Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa syukurillah wa ni'matullah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Ya hu ya man hu ya hu ya man hu ya hu ya man hu. Labaika wa sa'daika wal hayri bika wa minka wa ilaika wa biyadaika izayatuha biruhil kudus ilahi anta ma'sudi wa ridhaka matlubi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah guys, terima kasih sebab sudi bersama dengan saya. Mana yang baru lihat saya, Alhamdulillah, selamat datang. Okey guys, yang pertama saya agak tersentuh. Saya nak cerita sikit pengalaman saya hari ni. Agak lucu, agak lucu apabila saya diberitahu, saya dikhabarkan tentang satu live yang dibuat oleh Syafiq berhubung dengan nama saya dan juga Papa Gomo. Jadi Syafiq, saya nak cakap sikit dengan Syafiq. Pada live yang sebelum ni, yang saya buat tu, saya pun tak cakap yang Syafiq cakap saya. Saya cuma saya dengar berikutan daripada live yang Syafiq buat. Jadi saya ambil sebagai belajar. Saya belajar lah, kan Syafiq nak saya belajar. Jadi saya belajar lah. Cuma satu je Syafiq yang buatkan saya tersentuh. Buat saya kata macam mana tau Syafiq. Saya rasa Allah, Syafiq ni, kalau Syafiq ni perempuan, saya dah pergi masuk meminang dah. Saya rasa macam nak manja-manja je dengan Syafiq ni. Tahu? Saya rasa tak tahulah. Saya rasa macam tak tahulah, ni mungkin dia panggil sentuhan yang Allah datangkan kepada saya berkenaan dengan Syafiq ni. Sebab dia cakap saya ni belakang saya bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng lah, orang macam-macam lah. Ibaratkan macam saya ni macam orang yang gah lah. Saya kata Allahu Akbar. Saya selawat banyak-banyak bila saya tengok Syafiq punya live. Saya selawat, saya istighfar banyak-banyak. Saya kata Syafiq, saya ni bukanlah orang yang seperti yang Syafiq gambarkan. Saya ni orang kaki lima je Syafiq. Saya orang kaki lima je. Bukan maksud saya kaki saya ada lima, tak ada. Saya orang yang berasal daripada kaki lima je tepi jalannya. Saya tak ada lah seperti yang digambarkan oleh Syafiq. Syafiq cerita, saya ni anak-anak buah saya pergi mesej Syafiq, cakap siap nak kutip, siap nak itu. Allahu Akbar Syafiq. Saya tak ada pun semua tu. Saya ada anak-anak buah saya semua makan lollipop Syafiq. Anak-anak adik perempuan saya, anak-anak kakak saya, yang masih makan lollipop, yang panggil saya daddy tu. Tak ada lah sampai nak buat macam tu Syafiq. Sampai tahap sampai suruh anak bini lari ni. Allahu Akbar Syafiq. Saya pun ada anak bini Syafiq. Saya kuat di mana tau Syafiq? Saya kuat sebab anak isteri saya, kedua ibu bapa saya dan keluarga saya. Saya bukan kuat sebab macam mana yang Syafiq cakap tu. Ibaratnya saya kuat untuk anak-anak buah saya yang macam mana yang Syafiq gambarkan tu. Dalam macam cerita gangster ataupun cerita KL gangster, boleh pergi kutip, boleh pergi buat apa macam nak bunuh dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya bukan yang macam tu Syafiq. Syafiq ni mungkin diberitahu ataupun diberi maklumat oleh orang-orang yang saya pun tak tahu siapa. Mungkin orang-orang yang kenal saya dulu ke ataupun yang macam mana, yang bagi tahu Syafiq, kalau ada rezeki, jika ada langkah, saya nak berjumpa dengan Syafiq. Saya ni anytime sikap yang terbuka. Saya boleh jumpa dan Syafiq boleh jumpa. Kita boleh kongsi-kongsi pandangan dan pendapat. Saya tak adalah sampai macam Syafiq gambar ke tu seolah-olah macam saya ni makan orang. Aduh, Allahu Akbar. Saya jadi macam Allah sayangnya Syafiq ni. Syafiq ni ibarat dia macam Allah, saya tak tahu sampai sekarang hati saya ni macam tersentuh dengan Syafiq. Syafiq, lebih-lebih lagi bila Syafiq cerita Syafiq tidak cakap nama saya. Saya pun masa malam saya buat live tu memang benar. Saya ada sebut nama Syafiq sebab Syafiq yang buat live tu. Macam tu juga selepas itu saya diberitahu Syafiq buat live, Syafiq juga ada sebut nama saya. Tetapi maksud saya sewaktu saya buat live tu bukanlah maksud saya kata Syafiq kata saya, tak ada.
Saya ambil daripada apa yang Syafiq sentuh tentang warga negara asing dan saya jelaskan pendirian dan pegangan saya cara masing-masing. Saya faham apa yang Syafiq terangkan berkenaan dengan apa dalam phone kita register dan sebagainya dengan apa tu bekerjasama dengan pihak polis. Ya, saya faham. Tetapi saya ambil pendekatan yang mudah yang mana jika saya pergi ke kedai warga negara asing, mereka perlu ada lesen, mereka perlu mohon kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur contohnya berkenaan dengan lesen dia macam tu. So kalau berkenaan dengan pasport, ID dan sebagainya tentang Bangla tersebut ataupun warga negara asing tersebut, saya tidak ada punya kuasa untuk nak ambil dan minta. Saya jelaskan macam tu supaya netizen ataupun follower saya yang ikut saya punya kerja ni mereka faham. Sebab sebelum saya buat live tu Syafiq, ada mereka-mereka yang sebelum ni yang ikut saya, dia tanya kenapa orang yang di Penang tu dia boleh ambil video dan sebagainya. Sebab tu saya terangkan di dalam live tu supaya mereka-mereka ni faham. Jadi saya harap Syafiq faham ya. Dan saya bukan yang seperti yang Syafiq maksudkan tu. Syafiq, saya orang yang lembut Syafiq. Saya bukan fighter, saya lover. Tolonglah percaya. Ataupun saya nak suruh Syafiq cakap dengan siapa yang duduk dengan saya pun boleh. Syafiq. Janganlah bersikap macam tu Syafiq. Cakap saya macam ni, cakap saya macam tu, tak baik. Janganlah cakap apa tu ada orang apa tu dah macam ugut. Wang tidak sepatutnya kekal terbiar. Wang sepatutnya bekerja. Mula berdagang dengan Olim Trade. Menjadi ugutan macam tu Syafiq. Kalau macam tu dah macam nak menganiaya. Saya tak adalah sampai macam tu Syafiq. Saya bukan orang yang macam tu. Saya jelaskan kat sini kepada Syafiq sebab saya bukan orang yang macam tu. Sebab tak ada istilah apa yang saya nak sampai nak bermusuh dengan Syafiq sehingga kan sampai orang kata Syafiq kena bawa lagi anak bini lah apa semua ni. Allahu Akbar. Saya istighfar banyak-banyak. Saya istighfar tu dan saya rasa sayang dengan Syafiq ni. Saya rasa sayang Syafiq. Betul Syafiq, saya bukan cakap main-main. Jadi Syafiq, saya apabila saya dengar Syafiq minta maaf, okey saya jelaskan Syafiq. Syafiq, jika Tuhan itu Maha Pengampun, saya ni seorang yang pemaaf dan saya juga suka meminta maaf. Saya tak lokek daripada nak meminta maaf jika saya ada buat salah dan silap kepada Syafiq. Kalau buat Syafiq terasa ataupun Syafiq terasa dengan apa yang saya cakap pada live sebelum ni, saya juga mohon maaf kepada Syafiq. Macam tu. Dan Syafiq, saya tahu Syafiq orang yang berani. Syafiq cakap Syafiq tak takut apa. Serupalah saya. Saya pun bukanlah sebab saya cakap saya buat live macam tu dah menunjukkan saya ni berani. Tidak Syafiq. Saya juga orang yang takut. Saya takut Syafiq. Saya takut. Saya bukan takut dengan orang. Saya takut dengan saya ni. Saya takut apa yang saya akan buat. Jadi saya macam tu Syafiq. Saya harap Syafiq faham. Syafiq boleh mengerti dengan jelas sekarang ni. Syafiq, sebab saya petang tadi, saya ni Syafiq, okey saya cakap dengan Syafiq kalau berkenaan dengan Facebook ni Syafiq. Okey, daripada awal kalau Syafiq nak tahu kenapa saya mula buat live ni apabila kita berjumpa, dan saya akan beritahu pada Syafiq. Saya akan beritahu kepada Syafiq kenapa saya mula buat live ni. Saya rasa tak perlu saya nak bagi tahu dalam live. Saya nak bagi tahu dengan Syafiq, boleh kita berjumpa berdua. Dan okey, saya cerita. Selepas waktu saya nak buat live tu, jadi ada orang nasihatkan saya supaya saya buat page. Syafiq tahu tak macam mana saya nak buat page? Saya berjalan keluar daripada rumah orang tua saya pergi rumah jiran dan jiran kepada jiran. Saya ketuk rumah dia, kawan saya tu. Saya kata, bro, tolong buatkan aku page, aku tak tahu. Sampai macam tu sekali, Syafiq. Saya tak tahu. Bayangkan sampai kadang-kadang saya jumpa kawan-kawan saya, boleh tanya sendiri, Papa Gomo. Syafiq, you boleh contact Papa Gomo kan? You tanya Papa Gomo. Saya ni sampai tanya Papa Gomo, Mo, macam mana aku nak buat ni, Mo? Macam mana aku nak invite orang ke? Macam mana kalau orang ni masuk ke? Macam mana orang ni message? Aku nak tengok macam mana. Nak buat link ni macam mana? Nak share macam mana? Sampai macam tu, Syafiq. Sebab tu saya kata cerdik Syafiq bodoh saya. Tak apa saya mengaku saya bodoh, tak apa. Saya memang tak reti Syafiq. Lagi apatah lagi kalau Syafiq gambarkan saya boleh beri arahan kepada ataupun menampakkan seperti saya memberi arahan kepada anak-anak buah ataupun nampak macam ada geng-geng yang pergi untuk inbox ataupun message kepada Syafiq untuk kutip Syafiq lah. Kutip ni pun saya tak tahu macam mana bahasa kutip ni boleh keluar.
Macam mana cerita sampaikan suruh Syafiq bawa anak bini lari dan sebagainya. Saya ni bukan orang yang macam tu, Syafiq. Nanti kalau Syafiq jumpa saya, Syafiq boleh kenal saya. Tak campur tak tahu, Syafiq. Dah campur baru tahu. Tak kenal maka tak cinta, Syafiq. Dah kenal bertambah sayang. Syafiq. Saya lembut je cakap dengan Syafiq. Saya seronok bila saya tengok apa tu live tadi, bila saya habis kerja tadi saya tengok live Syafiq, saya tersentuh. Cuma saya minta janganlah cakap yang saya ni ada geng lah itu dan sebagainya, sebab saya bukan orang yang macam tu. Saya jujur cakap dengan Syafiq. Saya jujur. Tapi betul, saya terpesona dengan Syafiq. Bila Syafiq cakap tu, saya rasa macam Allahu Akbar, Syafiq ni macam ni orangnya. Macam tu. Dia orang yang tu lah. Memang ada betulnya apa yang Syafiq cakap. Contohnya, dia tak sebut nama saya. Dia tak sebut nama saya macam tu. Jadi saya pun cakap memang Syafiq dia tak cakap saya tu buat kerja. Dia tak cakap, dia tak sebut Daddy Ujang tu buat kerja macam tu tak betul. Tak ada. Jangan salah faham, Syafiq. Saya bercakap dalam live saya tu berikutan dengan live yang Syafiq buat, berkenaan dengan apa yang Syafiq cakap dalam live tu. Dia berhubung kait dengan apa yang saya buat. Jadi mungkin ada orang-orang yang inbox saya yang mengatakan kenapa orang di Penang tu dia boleh buat live, dia boleh buat tu, dia boleh check itu, dia boleh check ini. Jadi saya terangkan dalam live saya, bagi penjelasan kepada orang yang tanya saya tu. Jelas. Sebab mereka tengok live Syafiq. Macam tu. Bukanlah saya buat live tu sebab saya nak bermusuh dengan Syafiq. Buat apa Syafiq? Syafiq cakap Syafiq kenal saya, tapi saya tak kenal Syafiq. Macam mana? Betul ke Syafiq kenal saya? Syafiq kata Syafiq share saya punya live. Syafiq kata Syafiq follow page saya. Betul ke Syafiq? Tolonglah. Alah, kita boleh jadi kawan apa? Berapa mau gaduh-gaduh? Kan? Kita boleh kasih sayang apa? Betul tak Syafiq? Jadi bila saya tengok Syafiq, saya tambah sayang dengan Syafiq sebenarnya. Okey Syafiq, jadi saya juga minta maaf dengan Syafiq. Saya minta maaf dengan Syafiq kalau saya ada terkasar bahasa, kalau saya ada membuat Syafiq terasa dengan kata-kata saya dalam live saya tu. Saya juga mohon maaf kepada Syafiq. Saya doakan Syafiq supaya selamat dunia dan akhirat, berbahagia, dan Syafiq selalu selalu membantu orang-orang dan mengajar mereka-mereka yang tidak tahu. Macam Syafiq terangkan dalam live, Syafiq cerita pasal botak bon ingin berhijrah kepada tu. Alhamdulillah, saya sokong. So yang mana saya juga dah berhijrah. Saya dah berhijrah. Macam tu Syafiq. Jadi guys, jadi itu yang saya nak cakap dengan you all, penjelasan supaya takkan ada salah faham tentang apa yang saya cakap dalam live sebelum ni berhubung dengan Syafiq punya live. Okay guys, isu yang kedua berhubung dengan 4 tok. 4 tok yang telah dibangkitkan oleh mereka-mereka yang buat live sebelum ni. Kenapa saya timbulkan isu ni? Sebab saya rasa terpanggil bukan untuk saya nak membela, tidak. Malah saya nak berceritakan tentang kebenaran tu. Tentang kebenaran yang mana netizen ataupun orang-orang yang buat live tu beranggapan, bagi saya ini saya perlu bercakap, beranggapan yang tidak benar. Tidak benar sama sekali. Okey, baik. Saya cerita pada mula supaya semua orang faham, dan lepas ni janganlah ada tanggapan-tanggapan yang tidak baik ataupun tidak elok. Kerana itu kadang-kadang akan menjadi pencetus kepada perlagaan atau akan jadi pencetus kepada pergaduhan. Yang mana satu side tak faham, satu side faham, satu side lagi salah faham, satu side lagi salah faham, maka mereka akan bergaduh. Jadi tolong faham dan tolong dengar betul-betul berkenaan dengan isu Bukit Gambir ni. 4 tok ke Bukit Gambir. Okey, baik. Pada satu malam, once upon a day. Okey, serius Okey, pada satu malam, Tok Singa datang ke KL. Okey, dia call, okey, Jang, kita nak minum kat mana? Okey, saya kata, okey, main Sentul lah, saya kata. Sebab saya duduk di Sentul. Maka Tok Singa datang Sentul. Ijam pun kontak, jadi Ijam pun datang Sentul. Lepas tu, Joseph pun datang Sentul. Macam tu. Okey, jebat tak ada. Jebat pada waktu malam pertama, jebat tak ada. Okey, selepas tu kami duduk ni tak ada lah cerita pasal benda-benda lain ni, tak ada. Tak ada guys, tak ada cerita pasal benda-benda lain. Cerita pada apa yang nak berlaku. Contohnya
si Ijam dia bawa dengan petition dia. Petition dia, dan dia juga dah jelaskan yang mana dia buat petition supaya bukanlah menuju kepada si Burma ni. Dia bercerita menuju kepada warga negara asing yang melakukan jenayah haruslah diusir daripada negara Malaysia. Jadi saya setuju, benda yang baik. Lepas tu dia merancang perkara tu bukanlah terus menerus ke Bukit Gambir. Perancangan itu bermula daripada setiap hentian yang lain. Sama ada di Gombak, di mana-manalah yang mereka pergi. Jadi saya setuju. Jadi perkara yang baik untuk rakyat, untuk negara. Kenapa mesti saya nak sekat? Saya tak boleh sekat Ijam berbuat demikian. Tak ada cerita yang lain selain daripada tu, daripada Ijam. Okey, daripada Tok Singa juga berbuat begitu. Tok Singa pergi sebab atas dasar dia dah berjanji kepada netizen yang dia akan pergi, dia nak tanya kepada Long Burma ni supaya stop daripada membuat kacau bilau, stop daripada membuat perkara-perkara yang mencetuskan keadaan huru-hara. Macam tu penjelasan Tok Singa. Jadi saya juga setuju. Okey, pada perkara yang baik, tegur menegur, ingat mengingati, nasihat-menasihati itu penting. Tak ada istilah Tok Singa kata aku pergi untuk berdamai, aku pergi untuk berkawan dengan Lone Tiger, aku pergi untuk mencari kedamaian dengan Lone Tiger. Tak ada langsung. Saya bukan nak minta korang percaya, tapi itulah hakikat kebenarannya. Saya ada sendiri. Biar Allah, Muhammad dan Rasul menjadi saksi. Biar saya bercakap ni. Biar Allah, Muhammad dan Rasul menjadi saksi. Tak ada cerita pun Tok Singa pergi untuk berdamai dengan Lone Tiger. Tak ada cerita itu. Dan kemudian saya beralih kepada Joseph. Saya tanya Joseph, you pergi untuk apa? Joseph kata dia pergi sebab kebelakangan ini macam-macam mesej dan macam-macam tomahan, macam-macam fitnah yang diterima daripada pihak ataupun daripada orang-orang Lone Tiger ataupun daripada Lone Tiger sendiri yang mengatakan Joseph ini berhutang. Jadi saya kata okey, baik, setiap hutang mesti you kena bayar. Pergi bayar dan pergi cara elok, pergi cara baik-baik, dan kita nasihatkan lagi, ikut dan kekalkan apa yang kerajaan tetapkan. Social distance jaga, jangan ada perhimpunan dan sebagainya. Jadi tak ada cerita untuk pergi berdamai. Cuma Tok Singa ada cakap, memang saya akui Tok Singa ada cakap, mungkin ini yang menjadi salah faham netizen dan mereka-mereka yang lain. Jadi saya jelaskan kepada Syafiq juga, terutama pada Syafiq, orang yang saya sayang ni. Syafiq ni saya sayang, sungguh saya dah mula menyayangi Syafiq ni. Bila dia bercakap saya tersentuh. Okey Syafiq, Tok Singa betul dia ada cakap, dia kata dia pergi secara damai. Dia bukan dia pergi untuk berdamai dengan Lone Tiger, tak ada. Maksudnya pergi itu biarlah mereka-mereka ni pergi bukan dalam keadaan untuk bergaduh. Yang mana cuba dibangkitkan oleh orang-orang lain, netizen-netizen ni pergi adalah untuk bergaduh. Ada public figure yang juga buat live mengatakan mereka pergi adalah untuk membuat nak balon Lone Tiger, nak buat kerja-kerja polis. Tidak. Mereka tak pernah berniat ataupun bercakap macam tu dengan saya. Mereka pergi secara damai. Maksud dia mereka pergi itu bukanlah pergi untuk bergaduh. Bukanlah pergi untuk bergaduh dan bukanlah pergi untuk mencari damai ataupun settle dengan Lone Tiger. Tak ada cerita tu semua. Tak benar kalau mereka-mereka yang bawa cerita perkara-perkara yang macam tu. Jadi saya terasa terpanggil, bukan saya nak membela mereka-mereka ni ataupun saya nak mengiyakan kata-kata mereka yang lain. Tidak, sebab saya adalah orang-orang yang mereka jumpa antara paling awal sebelum mereka ke Bukit Gambir. Jadi penjelasan ini saya harap Syafiq juga terima dengan baik dan netizen-netizen juga terima dengan baik. Tak ada cerita, dan kita dengar baru-baru ini Burma tu juga saman. Dia saman. Kalau ada cerita-cerita untuk berdamai sebelum-sebelum ni, takkanlah Lone Tiger tu nak saman Tok Singa. Jadi kita fikir dengan logik. Jadi saya harap kita yang ada berapa kerat ni, kenapa kita mudah melatah dengan kata-kata netizen, kata-kata ataupun hasutan daripada netizen ni. Kadang-kadang kita jadi terpengaruh dengan kata-kata netizen. Tak ada cerita yang Tok Singa nak pergi untuk berdamai. Tak ada guys. Bukan saya nak bela Tok Singa, tidak. Tidak, Tok Singa pun tak ada kontak saya, tak ada apa pun, tak ada, saya pun tak ada tanya Tok Singa apa cerita hang ni. Tak ada. Sebab saya dah diberitahu daripada awal. Cuma waktu itu saya tak dapat turut serta. Saya tak pergi. Saya tak pergi sebab saya ada tugas yang lebih penting yang saya perlu laksanakan pada esok hari. Jadi saya waktu itu saya buat live. Waktu Tok Singa buat live tu, saya juga bercakap dalam live Tok Singa tu, saya mewakili Brotherhood team
bukan nak halang, tidak. Kita galakkan daripada orang nak berbuat baik, kita teruskan, kita kata teruskan. Saya mewakili Brotherhood Team menyokong perbuatan yang baik, kita sokong. Itu saja. Kalaulah kata Tok Singa kata aku pi ni, aku nak pi randuk dia. Joseph kata aku pi, aku nak langgar dia. Si Ijam kata aku nak pi, aku nak buat dah. Saya pun tak bagi. Saya akan bagi nasihat seperti mana kalau Syafiq tanya sendiri kepada kawan Syafiq tu, sahabat saya juga dulu, kawan saya juga dulu. Boleh tanya dia. Macam mana kalau mereka ni nak belaga, bila sebut nak belaga ni, saya akan jadi macam mana? Saya akan nasihatkan mereka. Saya akan nasihatkan kawan saya ni, saya nasihatkan Donjai, saya nasihatkan Tok Singa, saya nasihatkan jebat derhaka, saya nasihatkan utusan rimba, saya nasihatkan mereka-mereka ni tak usah dah bergaduh. Bagi saya muka kawan saya, sahabat saya. Gitu, cerita dah, Syafiq. Jadi sebab tu saya suka cerita benda yang betul sekarang ni. Saya harap Syafiq faham dan dengar, tolong faham baik-baik Syafiq. Sebab tak ada cerita untuk menyelesaikan dengan si Burma ni. Itu apa yang saya tahulah. Itu bermula daripada, tolong faham betul-betul, bermula daripada saat pertama kali Tok Singa, Ijam, Joseph datang ke Sentul, dengan saya ada sekali sebelum mereka ke Bukit Gambir. Tak ada cerita untuk berdamai dengan Long Tiger ni. Tak ada cerita untuk berdamai dengan mereka. Jadi banyak betul pelakon-pelakon baru ya. Allahu Akbar. Kenapalah ada orang yang berfikiran sempit macam ni? Banyak pelakon lah, apalah, itulah, inilah, apalah, macam-macam. Saya boleh senyum je lah. Sebab mereka-mereka ni biarlah mereka-mereka. Sebab apa bagi saya, bila kita membuat keputusan yang tidak baik, maka tidak baiklah yang kita akan dapat. Sebab mengikut sahabat saya pun pernah cakap dengan saya, juga menjadi sahabat kepada Syafiq, juga pernah cakap dengan saya, Allah itu ada. Kan? Dan Syafiq juga pernah cakap, yang tak baik tu daripada Syafiq, yang baik tu dari Allah. Jadi saya pula cakap, yang baik tu dari saya, yang tak baik juga dari saya, yang baik tu dari Allah, yang tak baik pun dari Allah. Innalakum lama tahkumun, yang mana keputusan itu ada sama kita sendiri, ada sama kamu. Innalakum lama tahkumun tu maksudnya. Jadi bermaksud jika saya berbuat baik, maka Allah akan datangkan kebaikan. Jika saya buat jahat, maka Allah akan datangkan kejahatan. Begitulah. Sebab kalau jika saya buat kejahatan juga, bermaksud di situ, la tatahaku zaratu illa bismillah, tidak akan bergerak satu zarah tanpa izin Allah. Maka Allah juga mengizinkan saya berbuat jahat. Maka yang jahat juga dari Allah. Semua berhubungan keputusan kita sendiri. Jika kita berbuat baik, maka Allah datangkan kebaikan. Jika kita buat perkara jahat, maka Allah datangkan kejahatan. Jadi yang baik juga dari saya, yang tak baik juga dari saya. Maka sebab itu Syafiq, saya juga manusia yang lemah, yang tiada daya dan upaya. Saya juga mohon maaf kepada Syafiq jika saya terkasar bahasa, jika saya terlebih-lebih kata, macam konon macam nak mengajar Syafiq ataupun tidak. Bukan niat saya begitu. Niat saya lebih kepada kita sama-sama orang Islam, kita sama-sama orang Melayu. Begitu. Jadi bila Syafiq cakap seolah-olah macam saya ni gangster sangat, macam ada upah orang sampai nak ugut dan sebagainya, saya bukanlah orang macam tu Syafiq. Saya juga punya anak dan isteri. Saya juga punya kedua ibu bapa. Saya mengerti apa yang Syafiq alami, apa yang Syafiq cerita dalam live tu, saya mengerti dan saya faham. Sebab saya juga seorang anak Syafiq. Dan saya juga ramai ibu bapa. Saya banyak ibu bapa. Banyak keluarga-keluarga yang mengambil saya sebagai anak angkat. Jadi macam tu Syafiq. Maka sebab itu saya faham apa yang Syafiq terangkan kepada saya dalam live tu. Jadi saya faham. Syafiq. Jadi guys, saya rasa saya dah cukup bagi kepahaman, saya dah cukup bagi penjelasan supaya saya minta Syafiq dan yang lain-lain juga faham. Faham apa maksud saya, dan juga netizen-netizen juga faham apa maksud yang saya cuba sampaikan. Berikutan dengan live yang Syafiq buat, dan saya dah juga cakap dan saya juga dah mohon maaf kepada Syafiq. Dan Syafiq, saya pun dah like page Syafiq, saya dah follow page Syafiq, tapi sayangnya petang tadi saya tengok status-status Syafiq yang tulis nama saya, kemudian tadi saya nak tengok balik, saya dah tak ada. Mungkin saya tak reti kot, saya tak tahu macam mana nak tekan. Dah hilang.
Lepas tu okeylah, tak apalah, yang itu tak ada ni sangat. Yang penting apa yang saya bawa adalah kasih sayang, apa yang saya bawa adalah bukan kebencian ataupun kehancuran. Siapa yang saya bawa lebih kepada kebaikan. Jadi saya harap Syafiq boleh terima dan maafkan saya. Jika Tuhan tu Maha Pengampun, saya ni seorang yang pemaaf. Ya Syafiq. Begitu juga dengan yang isu yang kedua berhubung dengan 4 Tok. Tok Singa, saya yang bagi nama 4 Tok tu dalam live yang Tok buat. Bukan mereka-mereka yang lain. Saya ni yang bagi nama. Saya